Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna sayyidana wa habibana wa qurrata a'yunina Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni istawda'tuka ma qara'tuhu farudhu ilayya 'inda hajati ilayh. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tammim bil khair. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tammim bil khair. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tammim bil khair. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min shururi anfusina برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم صدق الله العلي العظيم. وعن أبي أمر سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة Man qala la ilaha illallah. Sadaqallahul aliyil azim. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Taala. Kita bersyukur kehadirat Rabbul Jalil Jalla wa Ala atas peluang yang Allah berikan kepada kita. Pada malam ni kita dapat mulakan muzakarah kita dengan kitab insya-Allah yang kita akan gunakan, Asas Aqidah Islam yang disusun oleh Syekh Abdul Aziz Umar Ahmad insya-Allah. Cuma pada hari ini sebagai mukaddimah kita akan sentuh sedikit secara tidak langsung tentang perkara berkaitan dengan akidah. Apa itu akidah kita akan sentuh sikit sebanyak, dan bagaimana kaedah Allah Subhanahu wa taala menekankan tentang akidah, bagaimana uslub Allah Taala mengajarkan kepada kita tentang akidah di dalam Al-Quran. Baik tuan-tuan yang dimuliakan lagi dikasihi oleh Allah Taala, bila kita bicara tentang ilmu akidah ataupun ilmu tauhid, kita namakan sebagai ilmu tauhid, benda dia, bicara dia adalah berkaitan dengan perkara-perkara berkaitan dengan hati kita. Ilmu yang membicarakan tentang perkara yang berkaitan dengan hati ada dua. Satu, ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf berkaitan dengan akhlak, dan dia pun tempat dia yang pertama adalah di dalam hati. Satu lagi perkara yang pokok, iaitu ilmu akidah. Rukun agama ni terbahagi kepada tiga. Satu disebut iman, kedua Islam, ketiga ihsan. Yang ketiga tu ihsan tu disebut tasawuf. Yang kedua Islam tu tempat dia, arti istilah ilmu dia dipanggil sebagai fiqh. Tempat dia di mana? Di luar anggota zahir kita. Dan yang pertama tadi iman. Iman tempat dia di mana? Di dalam hati. Baik. Iman ni bicara dia perkara dia berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan keyakinan yang kita bentuk di dalam hati tentang sesuatu. Bila kita cerita tentang ilmu akidah ni, dia bicara tentang Allah, tentang apa? Ada tiga tajuk yang insya-Allah kita akan sebutkan tadi nanti secara ringkas. Tiga tajuk perbincangan kita dalam ilmu akidah. Baik tuan-tuan, akidah ni kita kena faham dulu apa benda akidah tu kan. Ada orang sebut, ustaz nak mengajar apa hari ni? Akidah. Tauhid bila pula kita nak belajar? Kan? Ada pula yang kata kita mengaji tinggi sikit lah, kami belajar ilmu kalam. Bunyi macam dahsyat ke tu kan? Tapi sebenarnya tiga perkara ni dari segi asas dia adalah sama. Ilmu tauhid itulah ilmu akidah, ilmu kalam itulah ilmu akidah. Nama dia berbeza-beza. Ataupun ilmu usuluddin, dia lah juga
Ilmu akidah sama aja. Cuma dia ada sebab-sebab dinamakan dengan nama yang berbeza-beza tu, tapi dia satu. Macam kita katalah satu orang nama dia Uthman, ada orang panggil dia Os, ada orang panggil dia Man, ada orang panggil dia An. Bukan orang yang berbeza, orang tu lah kan. Cuma dari segi keteperincian dia, ulama ada bincang sikit panjang, dan yang tu insya-Allah kita tinggalkan kepada para ulama. Baik, bila kita bicarakan ilmu akidah dipanggilkan sebagai akidah, kenapa? Akidah bermakna berasal daripada kalimah aqada. Aqada bermakna simpulan, menyimpul. Aqdun, satu simpulan. Kita bagi contohlah, kita simpul dua tali yang berbeza untuk jadi satu. Dan bila kita simpul tu, simpulan tu kuat, sangat-sangat kuat, maka simpulan tu dari segi bahasa dipanggil aqdun, simpulan. Baik, apa kaitan dia dengan ilmu akidah ni? Kaitan dia, kita menyimpulkan di dalam hati kita, membuat keputusan jazam yang teguh di dalam hati kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Itu kaitan dia, sebab dinamakan ilmu akidah. Kita nanti buat kesimpulan di dalam hati tentang sifat-sifat Allah yang kita akan bicarakan kemudian, tentang Nabi, tentang perkara-perkara berkaitan dengan perkara-perkara sam'iyat. Baik, satu. Kedua, kenapa pula dia dinamakan ilmu tauhid ni? Pasal apa? Ilmu tauhid asal dia dari kalimah wahada yuwahidu tauhidan. Artinya apa? Artinya mengesakan Allah. Sebab ilmu ni kita belajar, tujuan dia kenapa? Nak mengesakan Allah. Tu kita tanya pula, apa dia pula Ustaz esa-esa ni? Kan? Esa ni apa dia? Tak boleh sebutkan satu. Aku menyembah Tuhan yang satu. Kan bunyi sedap, kan? Menyembah Tuhan yang esa, macam tak berapa nak masuk, kan? Apa beza dia esa dan satu? Ada beza tak? Ada beza? Nampak macam satu ya. Ada orang tanya, Allah Ustaz, Tuhan yang esa baguslah tu, tapi macam tak clear. Dari segi istilah dia ada perbezaan. Satu boleh menerima pembahagian, satu boleh belah dua jadi dua, daripada dua boleh belah lagi, kan? Tetapi bila kita sebut esa, dia tidak menerima pembahagian, dia tak boleh dibahagi. Sebab tu kita sebut kita menyembah Tuhan yang esa. Esa tidak menerima pembahagian. Ilmu tauhid ni kita belajar, dinamakan sebagai ilmu ni dinamakan sebagai ilmu tauhid sebab kita nak mengesakan Allah. Mengesakan Allah dari segi zat dia. Zat Allah Ta'ala tu Maha Esa, tak ada yang menyerupai dia, tak ada yang boleh mendekati seumpama dia. Laitha kamislihi syai', tak ada yang menyerupai dengan dia sesuatu apa pun tak sama. Kita nak mengesakan Allah dalam perbuatan Allah, dalam nama Allah, perbuatan Allah. Makhluk ni langsung tak boleh sama dengan Allah. Jadi kita belajar ilmu akidah ni, tujuan dia yang kedua, atas nama ilmu tauhid, kita nak mengesakan Allah. Belajar dah ilmu tauhid, 30 kitab dah khatam, tapi masih lagi tak mengesakan Allah. Betul lah, Allah boleh buat, tapi kita tahulah kan, zaman ni kita pun dah canggih dengan teknologi ni kan. Ada benda-benda kita tak perlulah, kita benda bab ni semua kita serah kepada Allah. Tak perlulah kita duk cakap macam tu semua, macam tak kena kan. Zaman sains apa duk cakap serah pada Allah. Ada satu orang kata, urusan-urusan manusia ni kita serah pada manusia lah. Manusia yang lebih tahu tentang manusia. Bunyi macam fikir, macam cantik ke ayat ni? Tapi ayat ni ayat yang paling teruk, paling haprak. Bahasa Penang lah. Pasal apa? Paling teruk akidah dah. Maksud dia kata apa? Dia kata makhluk lagi tahu tentang makhluk. Allah Ta'ala tak apa nak tahu tentang makhluk ni. Yang ciptakan makhluk ni siapa dia? Allah. Kereta ni yang mencipta, daripada yang mencipta kereta lagi tahu pasal kereta daripada yang menciptakan kereta, daripada foreman kereta. Kita rasa macam dia ni sakit sikit kot kan. Sebab kalau yang membuat mesin yang membuat kereta tu diprogram oleh si pembuat tu.
hakiki ataupun kita kata majazi lah kan. Orang kena program bahawa mesin tu bergerak, tiba-tiba kata mesin ni lagi tahu pada orang tu. Kita tak, macam mana ni? Ini masalah dalam tauhid, mengesahkan Allah Ta'ala. Baik, ilmu usuluddin. Sebab apa dinamakan sebagai usul? Usul berarti akar bagi, akar asas bagi agama. Kalau kita kata pokok tu, akar dia tu adalah asas bagi pokok tu. Ilmu ni dinamakan ilmu usuluddin. Sebab apa? Ilmu ni ibarat akar bagi agama ni. Allah Ta'ala bagi contoh pun di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala menyebut seumpama satu kalimah yang baik ni, seumpama satu pokok yang asas dia, akar dia, tunjang dia teguh di dalam bumi. Sebab berasas daripada keyakinan kita kepada Allah ni akan menghasilkan amalan. Kalau kita tak yakin tentang kewujudan Allah Ta'ala, kita nak melaksanakan ibadah macam mana? Ibadah kita akan jadi hambar. Sebab kita tak rasa dia ni maha hebat. Doa kita akan jadi hambar. Kita buat tu dengan tanpa keyakinan kepada pencipta kita. Semua ibadat kita akan lemah. Dia boleh tinggal bila masa, sebab dia buat atas dasar adat budaya. Pasal apa duduk semayang? Kita dah dilatih daripada kecil semayang. Nak tinggal semayang pun tak sampai hati. Tapi kalau nak pergi mana-mana, tak apalah, yang tu tak boleh nak buat apa, darurat. Pasal apa? Sebab akidah dia kepada Allah Ta'ala lemah. Kerana selain daripada Allah, Allah dia boleh tinggal letak tepi. Perintah Allah ni dia boleh adjust, boleh modify, boleh tangguh, boleh nantikan. Kenapa? Punca dia dalam akidah. Nak pergi kenduri, semayang boleh tinggal, balik boleh qada, dan dia tak rasa bersalah pun. Sebab dia kata, okey lah kita semayang tu pun kira okey. Dahsyat tu. Kan? Kira okey lah saya, balik qada juga tu. Orang beriman. Kan? Kenapa? Sebab dia tak kenal siapa dia Allah. Masalah dalam usuluddin. Jadi usul, asas bagi agama, bagi Islam, bagi salat, bagi ibadah, asas bagi muamalah, bagi muasyarah, semua adalah dalam ilmu ni. Kalau satu orang tidak yakin kepada Allah Ta'ala, maka dalam muamalat dia ambil duit yang salah dan dia tak rasa bersalah. Dia kata okey lah, zaman ni kita tak boleh tengok sangat. Tapi kalau usul dia benar, mantap, halal haram jadi besar dalam hidup dia. Sebab tu ilmu ni dinamakan sebagai usuluddin. Baik, ini di antara nama-nama bagi ilmu ni. Tapi bicara ilmu ni sama. Apa yang kita nak bentuk dalam hati kita ni, nak bentuk keyakinan kita kepada Allah bagi betul. Kepentingan ilmu ni sangatlah penting. Seperti yang kita sebut tadi, kalau akidah kita lemah, ikhlas susah nak singgah dalam hati. Akidah kita lemah, ibadah kita bina dalam keadaan yang sangat lemah. Macam bangunan, kita nak bina bangunan tapi asas kita ni lemah, foundation dia sangat lemah. Boleh tak kita bayang apa akan menjadi bangunan yang kita bina macam ni besar, bawah dia lemah? Apa nanti jadi? Kalau dia naik, dah naik tinggi pun kira rahmat lah. Tahan tak berapa lama, lepas tu dia boleh runtuh. Bangunan ni boleh runtuh sebab asas dia lemah. Begitulah ibarat dia, agama yang kita bina tanpa keyakinan yang betul-betul, akidah yang betul mantap, bila masa dia boleh runtuh. Nabi sebut dalam sepotong hadis, ada orang Islam di akhir zaman, mukminan di pagi hari beriman, petang dia jadi kufur. Lepas tu iman dia Nabi gambarkan keluar masuk. Sebab akidah dia lemah. Contoh satu situasi, satu orang hari tu sikit hari duk heboh kan, dia meninggalkan Islam. Kenapa meninggalkan Islam? Kerana cintakan isteri. Bukanlah orang perempuan salah, jangan silap faham lah. Contoh, dia meninggal kerana isteri dia nak meninggalkan Islam. Dia meninggalkan Islam kerana cintakan isteri. Saya tak boleh tinggalkan isteri, kerana tu dia tinggalkan Islam. Lepas tu dia duk fikir apa alasan nak bagi, dia kena create pula lepas tu alasan sekian lah, konon-kononnya. Kerana cinta dia boleh tinggalkan agama. Kenapa? Masalah dia dalam akidah. Contoh, satu hari satu orang ucapkan,
Tak, kita kalau zaman ni nak kira nak ikut agama susah lah. Kan? Kita bina agama ni atas dasar, kita bina kehidupan ni atas dasar cinta. Jadi satu orang dengan satu orang dia cinta antara satu sama lain, dia boleh hidup dengan aman damai tanpa ganggu orang, kira okey. Tak ada situasi macam ni. Kan tuan-tuan semua orang soleh tak pernah mendekati media massa. Saya seorang ke ni. Ha? Kita tak dengar perkataan-perkataan lagu ni. Dua orang nak berkahwin, dah sama suka cukup lah. Okey dah tu dalam hidup ni. Kita tak ada pada zaman ni ada orang yang isteri dia agama lain dan dia agama lain. Tuan-tuan aku tak tahu kot lah. Isteri dia beragama lain, agama Hindu, dia Islam. Anak dia kadang-kadang Islam, kadang-kadang Hindu, kadang-kadang Islam, ikut time. Dua-dua boleh jalan. Di rumah dia ada berhala pun ada. Lepas tu kadang-kadang dia bawa anak dia pergi masjid. Tak pening kau tu. Sebab kenapa? Sebab masyarakat dah, kenapa jadi kefahaman lagu tu? Sebab pada dia akidah tak penting. Bila akidah dia rapuh, dia kata apa? Saya ni taklah Islam sangat, kan? Kadang saya sembahyang, kadang saya tak sembahyang. Oh, sama kata, ini Islam moderate. Ini toleransi dalam agama. Yang ni bukan toleransi, yang ni terlondeh dalam agama. Tak betul. Buya Hamka dalam buku Ghirah sebut benda ni. Dia londeh, dia faham toleransi dalam agama ni adalah melondehkan segala perkara agama, tak beragama, dan dia ambil sikit-sikit. Dia ni memang moderate. Sinilah Islam. Islam yang sebenarnya. Tak pakai tudung, this is Islam. Kita boleh masuk dengan masyarakat. Lagi singkat yang pakai, lagi cantik. Jadi kita boleh melondehkan Islam adalah satu yang cemerlang. Buya Hamka bagi antara contoh dalam satu mesyuarat. Semua duk mesyuarat, tiba-tiba bunyi lawangan azan. Satu orang dia sanggup meninggalkan mesyuarat tu pergi sembahyang, dia adalah ekstremis. Orang yang boleh tinggal sembahyang kerana duduk dalam mesyuarat, dia adalah seorang yang memahami Islam yang sebenar. Tak pening. Berpunca kenapa dia boleh tinggal dan membelakangkan, meletakkan second, third dan sebagainya. Punca dia adalah akidah. Dia yakin Allah tu tak kat mana. Siapa dia Allah? Sahabat Nabi SAW, kita bagi gambaran sikit. Bila suami dia meninggal dunia, dia menjadi ibu tunggal. Orang mendatangkan ucapan-ucapan takziah kepada dia. Bila orang ucapkan ungkapan-ungkapan takziah kepada dia, membayangkan kerisauan mereka tentang bagaimana dia nak hidup selepas ni, dia kata yang meninggal itu adalah Abdul Razzaq. Ar-Razzaq hayyun la yamut. Yang meninggal tu, suami aku adalah hamba yang menerima rezeki daripada Allah yang Maha Razzaq. Pemberi rezeki. Ar-Razzaq tu hayyun, dia maha hidup dan takkan mati. Kalau hari ni orang boleh ucap lagu ni, silap air bulan orang cantak dia pergi mana tak tahu, tanya rambutan pun belum tentu lagi. Sebab orang rasa macam ini ni tak kena sangat lah, ekstrim. Inilah akidah yang kita nak bentuk di dalam hati kita tentang siapa dia Allah. Pertama, dalam ilmu akidah kita nak mengenal Allah. Tak kenal maka datang tak cinta. Tak kenal macam mana kita nak cinta Allah? Karena itu kita perlu mengenal Allah Subhanahu Taala. Baik, itu tujuan kita belajar tentang ilmu akidah. Baik, hari ini beberapa bicara kita akan tengok apa yang Allah cerita sedikit dalam Al-Quran tentang dia sebelum kita masuk dalam kitab ni. Kita tengok islub Al-Quran, kaedah Al-Quran menceritakan tentang Allah Subhanahu Taala. Allah sendiri cerita tentang dia. Tadi kita baca dalam surah Qul Huwallahu Ahad, Allah cerita kalau kata Allah tu siapa? Siapa dia? Zat yang bernama Allah. Allah menyebut dalam surah Qul Huwallahu Ahad, kita tengok. Allah cerita tentang Allah. Hari itu sikit hari ada orang berebut. Kami pun nak pakai Allah. Kawan tu berkata tak apalah, bolehlah, BP lah dia pakai. Kawan ni kata tak boleh pakai, kan? Satu golongan orang Islam pula kata baguslah, dia nak pakai, dia nak pinjam nama Tuhan kita, share, okey tu, kan? Kita boleh mempromosikan nama ni lagi. Lepas tu pula Jabatan Mufti kebanyakan keluarkan ke fatwa kata tak boleh pakai. Ada pula orang Islam pula yang memberontak.
Yang tu yang pening kepala. Kan? Memberontak pula. Pasal apa kita tak membenarkan? Apa salahnya? Kita kata kita bukan tak membenarkan. Jabatan Mufti kata kita sangat mengalu-alukan. Tetapi siapa Allah yang kamu nak katakan Allah tu? Definisi dia kena betul. Baik, kita tengok apa yang Allah cerita tentang dia sendiri. Allah Ta'ala menyebut dalam surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4, Allah kata tentang diri dia, Qul huwallahu ahad. Katakanlah oleh kamu wahai Muhammad, dia adalah Allah yang ahad, yang esa. Kalau kita nak kata Allah, ketuhanan kita tu adalah Allah, Allah tu dia adalah ahad. Sifat yang pertama, dia esa, tidak menerima pembahagian. Tak, dia ahad, tapi dia adalah dia pun ada anak, dia pun ada isteri. Kita kata oh sorry, tak kena. Kalau nak menggunakan kalimah Allah ini, Allah yang sebenarnya, ini seperti yang Allah sendiri cerita. Ini siapa yang cerita dalam ayat ni? Allah sendiri dalam kalam Allah. Kita ambil dalam kalam Allah, Allah sendiri cerita tentang dia. Allah itu esa. Tak bolehlah kita kata dah Allah, memanglah Allah tu esa, tapi dia adalah juga apa orang kata anak. Allah esa. Okey, baik. Allah tu tak ada dua bagi dia. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Yang kedua, Allah adalah samad. Samad, apa makna samad? Allah jua tempat yang dihajati dan ditumpukan segala hajat segala hamba. Maksudnya Allah samad, Allah tak memerlukan kepada siapa-siapa pun. Allah tak perlukan kepada siapa pun. Jadi kalau kita faham ni, kita kata Allah tak memerlukan kepada siapa-siapa, Allah berhajat tak kepada kita punya sebarang usaha untuk meninggikan kedudukan dia? Kesianlah kalau kita semua tak ibadat pada Allah. Macam mana keadaan Allah? Kesian. Kena tak perkataan ni? Dah, Allah tak perlu. Kalau seluruh dunia ni tak menyembah Allah pun tak mengurangkan kedudukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah samad dan dia tak memerlukan pada siapa pun. Ada setengah-setengah benda Allah Ta'ala tak boleh, Allah Ta'ala tak faham tentang kita ni. Kita ni yang tahu tentang keadaan macam ni. Kita kata kawan ni pening. Bukan pening biasa-biasa, kritikal punya pening. Sebab apa? Allah samad. Allah tak memerlukan maklumat pada siapa-siapa. Kita ni ada benda yang kita tahu, tapi ada banyak lagi benda yang kita tak tahu. Ada kala kita pakar dalam satu bidang lagi dia boleh jatuh ke tahap bengong. Contoh minta maaf, dia boleh jatuh ke tahap tak tahu apa totally. Dia tiba merepek, dia cakap benda setengah-setengah benda tu. Dia memang pakar dalam satu bidang, tapi satu bidang lain dia boleh tak tahu apa. Tapi Allah Ta'ala ni samad, tak memerlukan kepada sesiapa pun dalam apa perkara pun. Itu Allah. Baik, kemudian Allah Ta'ala cerita lagi, dia ni pula lam yalid walam yulad. Dia tidak melahirkan, lam yalid walam yulad, tidak dilahirkan. Yang ni definisi yang Allah sendiri cerita. Kalau nak kata Allah yang hampa maksudkan sama, silakan. Tapi masalah dia tak sama. Tu kita kata tak boleh sila, kena duduk sila. Tak boleh sila. Tak, kita tak setuju, kerana akan mendatangkan kekeliruan di kalangan umat Islam. Tak, kami ni sebenarnya pada kami Allah ni dia ada anak dan dia ada isteri. Generasi lani pun dah kelabu dah. Mai lagi satu generasi lagi haru biru kan. Dia pula baca buku-buku macam ni. Penjelasan macam ni kalau datang dah bercambah, kalau kita buka pintu dia, tak akan berlaku mafsadah yang lebih umum, lebih rosak. Masyarakat yang buta Quran, kita tak usah cerita hari ni begitu banyak. Buta Quran pun dah banyak. Lepas tu buta Jawi lagi tak payah cerita. Yang duk angkat spanduk Jawi hidup mati kan. Tengok dia baca sikit signboard Jawi ni. Jangan baca, jangan suruh Ustaz, saya semangat pun saya pun satu company kat dulu. Saya belajar sekolah dulu, buku teks Jawi buka pening tu pi popular pi beli balik edisi Rumi. Sebelah ni Jawi, sebelah ni Rumi. Sebab memang blur nak cakap tipu apa. Lepas tu baru belajar kan. Belajar lah ni boleh, lepas tu baru belajar. Berlungut-lungut dalam kelas tu saya boleh kata 99.9% memang tak boleh. Tu
Tu tahun berapa tu? Kan? Tak boleh sebut lah, nanti tahu nak umur pula kan. Kan 10, 20 tahun, 30 tahun dulu bercerita kan. Bayangkanlah ni. Lagi ketara. Walaupun semangat jadi dibangkitkan semula. Jawi, Quran, buta sunnah. Cerita tentang akidah ni, persoalan kekeliruan tentang akidah. Kemasukan fahaman ismu-ismu yang sesat dan sebagainya. Hari ini pula kerana pengaruh-pengaruh berbagai cambahan pemikiran-pemikiran luar daripada Islam. Pelajar yang asas dia sangat lemah, lepas tu tiba-tiba dia pergi belajar pula sosialisme lah, segala semua mai. Lepas tu tiba-tiba dia mai Islam ni dia compare dengan Islam. Asas dia pun lemah. Berapa ramai orang pergi belajar di sekolah menengah dulu kerana dia nak faham akidah. Yang belajar akidah nak faham akidah. Cuba angkat tangan. Memang tak angkat tangan. Kan? Siapa nak angkat tangan dalam kuliah? Contohlah kan, sangat kurang. Bukan tak ada, mungkin ada dalam ni kan orang-orang soleh, banyak kan taman orang soleh kan. Tapi kalau saya, pasal dulu saya masa zaman sekolah dulu, saya ni apa kelab persatuan agama apa. Kira persatuan yang paling gharib sekali yang itulah. Paling susah nak cari ahli. Jenuh buat kenduri pun susah agak. Kadang-kadang ustazah tunggu sabak, ustazah pun kan, tunggu yang nak main hadir tu punya susah. Dan memang zaman tu pun tak belajar nak faham agama, cuma nak faham periksa. Lepas tu mata pelajaran agama tak wajib pula, lagi selamat. Siapa nak belajar nak memahami akidah ni? Sangat kurang. Jadi dari kecil kita belajar akidah sekadar nak periksa, tak nak memahami betul-betul lemah. Kemudian kita belajar ilmu-ilmu yang lain. Lepas mai dah besar, ada sikit kesedaran, kena tahu akidah, tapi dasar kita dah didasari dengan ilmu-ilmu yang lain. Pasal Plato pandai macam-macam. Dia tengok dengan Masya Allah, dengan hebat dia. Lepas tu tanya tentang akidah, lepas tu dia sifat 20, apa Allah 20 sifat ya. Dak hang tahu kan mula 20 sifat tu dengan huraian. Tak tanya Allah 20 sifat agak belungguk lagi. Tak sebut mai 20 dulu, tak payah belungguk. Tu jam apa sifat dah, sifat dalam Quran dah. Sebut satu persatu. Silap hari bulan Quran boleh tak dia baca. Tapi dia dapat satu-satu yang baru. Manusia ni dia suka benda baru. Sebab dia rasa dia dapat benda baru tu excited dia. Hebat ni. Yang ni sifat 20 mah lama kita tak maju. Kan? Jadi kerana tu kadang-kadang berlaku kekeliruan, asas dah lemah, berlaku banyak kekeliruan. Sebab tu tuan-tuan, sangat-sangat penting untuk kita memahami akidah dengan cara yang mudah. Pertama, yang tu yang sangat penting pada hari ni, dasar kita kena kukuh. Hari ni tentang isu akidah, hari ni orang dah mula cakna balik pada hari ni, orang dah mula ambil berat hari ni. Bila baru ni kita bertemu dengan pelbagai isu dah dibangkitkan hari ni, alhamdulillah semangat orang nak belajar ilmu akidah pun dah mula timbul. Jadi sangat penting, tak ada istilah kata terlambat. Ada orang yang bila kita buat kelas akidah dia kata, Ustaz saya ingat saya dah akidah ni zaman belajar kecil-kecil senang lah Ustaz, dah tua ni susah nak faham. Kita kata salah, masa usia ni lah kita kena faham. Masa ni kita kena faham. Kalau akidah kita lemah tuan-tuan, agama dalam hadis Nabi tadi, faba'i'un nafsah, dia boleh jual diri dia. Agama dia boleh jual beli. Orang bagi duit dia boleh tinggalkan agama. Yang ni bukan cerita zaman 20-30 tahun dulu, zaman yang duk berlaku ni hari ni. Kerana duit orang boleh meninggal. Kenapa? Asas dia lemah. Bila asas lemah, Islam yang dibina tu sangat rapuh. Bila masa dia boleh tinggal. Kerana alasan-alasan yang kerdil ni, dia boleh tinggalkan ibadah. Tak ada masalah untuk dia dan tanpa rasa bersalah. Kerana tu ilmu akidah ni penting. Allah sebut sikit lagi, kita tengok Allah sebut tentang diri dia dalam surah Al-Hadid. Dalam surah Al-Hadid Allah sebut huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Ni contoh Allah Ta'ala memperkenalkan kepada kita tentang Allah sendiri. Dan firman Allah Ta'ala huwal awwal wal akhir, dialah yang awal.
wal akhir, dan dialah yang akhir. Cari dalam kitab tu sampai kiamat tak jumpa, pasal ni kitab lain. Ini sikit pendedahan awal. Okay. Ini pendedahan awal. Wal awal wal akhir, dialah yang awal dan dialah yang akhir. Wal zahir wal batin, surah Al-Hadid ayat ketiga. Dan dialah yang zahir dan dialah yang batin. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dialah yang maha mengetahui tentang segala sesuatu. Ini contoh uslub Al-Quran, bagaimana kaedah Al-Quran memperkenalkan Allah. Bahasa sangat simple. Tengok apa yang Allah cerita. Dia adalah yang pertama yang tak ada permulaan. Dia adalah yang akhir. Dia yang akhir makna tak ada kesudahan. Dia adalah yang zahir, dia adalah yang batin. Wa huwa bikulli syai'in alim. Allah Ta'ala mengetahui setiap segala sesuatu. Ini kaedah Al-Quran mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala melalui bagaimana Allah tanam kepada kita akidah dengan kaedah yang mudah. Allah cerita sendiri tentang diri dia. Bahasa ni mudah kan? Kita buka Quran, kalau kita tengok terjemahan pun kita boleh faham dah. Tak ada lah berat sangat awal akhir, apa benda awal akhir awal. Yang ni kita tak perlu fikir banyak pun. Jadi kadang-kadang ini kita akan belajar dalam kitab ni dengan satu silibus susunan yang baik kan. Dan satu lagi kaedah yang saya nak tekankan di sini, cara nak menanamkan akidah dengan bahasa yang mudah. Salah satu kaedah adalah kita berjinak-jinak dengan tengok terjemahan Al-Quran. Tengok ayat-ayat Al-Quran, terjemahan Quran. Sebab dalam Quran cukup banyak ayat-ayat yang Allah cerita tentang dia, lebih daripada ayat ahkam. Cukup banyak. Tapi pada hari ini umat Islam telah mula meninggalkan Quran. Itu malangnya. Maka kita bila kita meninggalkan Quran, cuba nak mendekati Al-Quran, apa yang berlaku pada hari ini, kadang kita perbahaskan perkara tentang istilah terlampau rumit. Perbahaskan soluhi qadim, tanjizi qadim tu kena bahas, tapi perbahaskan tentang tu last kali dia pun pening tentang tu ya. Apa benda tak tahu. Kita cuba insya-Allah nak bawa pendekatan yang mudah supaya orang mudah faham. Sebab akidah ni dia nak kena beriktikad dalam hati. Dia nak kena buat keputusan dalam hati. Kalau tak dapat bentuk, maka ibadat kita akan lemah. Kerana tu kita akan cuba untuk mendekati ilmu akidah ni dengan kaedah yang semudah yang mungkin insya-Allah. Baik tuan-tuan, lagi Allah Ta'ala cerita tentang Allah Ta'ala sendiri di dalam Al-Quran. Kalau kita tengok cukup banyak. Baik, ayat yang sangat-sangat mudah yang selalu Allah Ta'ala guna, yang selalu kita baca, Ayatul Kursi. Ayatul Kursi ni cukup banyak Allah sebut tentang diri dia sendiri. Contoh dia, la ta'khudhuhu sinatun wala naumun. Ada tak Allah sebut la ta'khudhuhu sinatun wala naum? Kita dok baca. Apa maksud dia? Tidak akan menyentuh Allah Ta'ala sinah, mengantuk, wala naum, juga tidur. Allah tak tidur, Allah tak mengantuk. Kerana syaitan kadang-kadang dia bagi tahu Allah Ta'ala dah buat segala-galanya ni, dia pun perlu rehat kot. Kan, dia perlu rehat. Saya masih ingat masa usia saya masih muda lagi masa tu, satu orang penceramah ada masa dia sampaikan ceramah dia dalam Isra' Mi'raj, tu zaman tu lah kan. Lepas tu dia kata cerita tentang kebesaran solat ni. Bila dia cerita tentang kebesaran solat, kekeliruan tentang akidah kita nak sentuh. Cerita tentang kebesaran solat ni, dia kata bila Nabi naik ke atas, Allah Ta'ala sedang rehat. Kemudian baginda Nabi bila naik ke atas ke langit, bertemu dengan Allah Ta'ala, Allah kata nanti tunggu saat aku turun mai. Lepas habis kuliah, habis ceramah tu, jadi satu orang pun beritahu lah. Masa tu saya masih belajar pondok lagi tak habis lagi. Tengok Allah Ta'ala pun masa tu tengah duk rehat. Allah masa Nabi pergi jumpa ni kan, Allah pun duk ibadat. Saya pun pening dengar Allah duk ibadat. Kalau Allah ibadat, habis Allah sembah siapa pula? Nabi masa nak pergi ambil solat tu, Allah duk tunggu, Allah duk rehat, lepas tu Allah duk ibadat. Dia sebut. So saya kata, kalau Allah ibadat, kita ibadat sembah Allah, Allah ibadat sembah siapa pula? Tu dia pun dengar tu, dia kata, oh betul juga ah. Saya kata benda ni boleh rujuk, tanya di Jabatan Mufti sikit. Mereka kerja memang kerja ni, rujuk sikit, pasal kita masih belajar lagi masa tu kan siapa nak dengar.
Belajar main sikit sebanyak dapat mandai pula orang kata kan. Hanya kemudian mereka memperbetulkan kekeliruan tu berlaku. Semangat sikit, kadang-kadang terlebih terlajak kan. Nak cerita kepentingan solat tu sampai Allah sendiri solat lah sekali, terlajak perahu. Yang tu kena hati-hati. Dan orang yang saya nak cerita ni, umumnya yang duduk di tak satu orang pun questionkan benda ni. Semua ada. Pasal tak question dia bertanya saja. Saya pun masa tu masih muda kan, duduk dalam kuliah, separuh hidup separuh mati, hidup mati kan. Jadi tak apa nak perasan. Lepas habis kuliah pun mereka pun sebut Allah pun, kita pun rasa betul ke tak kena ni kan. Kenapa orang boleh terima pada ketika tu? Kerana asas lemah, tidak mengenal Allah. Jadi ini semua di antara isu akidah. Allah Ta'ala la ta'khudhu, Allah cerita takkan menyentuh Allah Ta'ala sinah, mengantuk pun tak ada, tidur pun tak ada. Ini contoh-contoh yang kita boleh bagi yang Allah Ta'ala cerita tentang diri dia sendiri. Baik, baginda Nabi SAW, ada riwayat dalam hadis Nabi SAW yang baginda Nabi SAW melalui sahabat, satu orang sahabat Nabi, dalam doa dia berdoa. Ketika dia berdoa, Nabi dengar doa dia ni, Nabi SAW puji dia. Dia berdoa tentang Allah Ta'ala. Ketika memuji Allah Ta'ala, dia sebut la tarahul uyun wa la tukhalituhu dhunun wa la yasifuhu alwasifun wa la tughayyiru al hawadith wa la yakhsha ad-dawair wa la yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Ketika ceritakan tentang Allah Ta'ala, Allah tu siapa? Maka kata beliau bahawa Allah Ta'ala tu la tarahul uyun, tak ada mana-mana mata yang pernah melihat dia. Allah tak boleh ditengok dengan mata. Wala tukhalituhu dhunun, tidak ada fikiran yang boleh menggambarkan tentang keagungan Allah Ta'ala. Kita mata tak boleh tengok, hati saya tengok Allah dengan hati. Wala tukhalituhu dhunun, macam mana yang hang lintas dalam pemikiran hang kata Allah tu lagu ni, dia bukan macam tu. Tak boleh langsung nak bayangkan lagu tu. Wala yasifuhu alwasifun, dan Allah Subhanahu Taala tidak siapa pun mampu untuk mensifatkan dia dengan sesempurna sifat dia. Kita duk belajar ni macam mana pula? Kita belajar dengan ilmu daripada apa yang datang daripada Al-Quran dan hadis. Kita sifatkan Allah Ta'ala dengan apa yang dia sifatkan, tetapi yang tu pun kita tak sampai pada kesudahan dia, hakikat yang sebenar. Dia lebih daripada tu lagi Allah. Ringkasnya Allah Ta'ala ni bersifat dengan sifat kamaliat, maha sempurna. Wala yus'al amma yaf'al, tidak akan disoal tentang apa yang dia buat. Wahum yus'alun, kita yang akan ditanya. Ni cukup cantik. Hari ni orang duk tanya, pasal apa Allah buat lagu tu? Pasal apa Allah buat lagu ni? La yus'al, hang siapa nak pergi tanya dia? Dah Allah buat macam apa macam ni? Dah, saya nak tanya lah Ustaz, pasal apa Allah cipta orang kafir ni? Kesian kan kat mereka ni. Hang kesian diri hang sendiri, hang nak pergi mana pun tak tahu lagi. La yus'al amma yaf'al, tidak disoalkan tentang apa yang dia buat. Sebab banyak lagi hakikat yang kita tak tahu, benda yang di luar kemampuan kita untuk berfikir. Siapa tahu? Siapa boleh bagi jaminan? Saya semalam malaikat Jibril bagi sertifikat saya ahli syurga insya-Allah. Ada siapa boleh bagi? Kita punya nasib pun kita tak tahu. Di Indonesia ada satu orang dah jadi dosen, bukan dozen, jadi pensyarah. Akhirnya tinggalkan Islam. Anak-anak dia tak tinggalkan Islam. Berdebat dengan satu orang yang asal padri, masuk Islam, berdebat dengan kawan tu. Apa dia nama dia? Nasution apa ke nama? Siapa boleh bagi jaminan? Kita punya nasib pun kita tak tahu. Tak, pasal apa saya duk fikir lah, pasal apa Allah Ta'ala cipta yang tu macam ni, pasal apa dia kalau dia Tuhan, pasal apa dia ciptakan kalau COVID ni dia tak boleh nak angkat apa? Hang tahu ke pasal apa dan hang tahu ke sebab apa? Kita tak tahu. Segala hikmah dia pasal apa kita tak tahu. Yang kita tahu tak COVID pun duk meninggal kau. Yang tu yang kita tahu. Yang kita tahu itu ya, tiap-tiap hari orang meninggal. Hikmah daripada apa yang Allah buat, adakala kita boleh mampu, kita boleh tahu, kita boleh agak, adakala kita tak tahu. Kita tak mampu nak idrak, nak mencapai
nak mencapai memahami hakikat dia. Yang masalah dia, benda ni kita tak disuruh pun. Kita tak disuruh untuk pergi tanya tentang bos kita punya kerja. Kita kerja kilang. Lepas tu kita pergi masuk jumpa CEO kita. Kita tanya, bos, you punya kerja apa bos? Bos kata, you mau kerja ke mau belang kan? Aku yang kena tanya kat hang. Hang punya kerja apa? Hang buat tak buat? Kita pergi tanya kat dia. Tak ke pelik? Dunia punya kerja pun kita dah rasa pening kan? Tambah pula main kekeliruan hari ni, akhir zaman pula orang mula duk inquiry benda ni. Tak, pasal apa dia buat lagu tu? Kalau dia Tuhan, tak, hang nak siapa? Hang dengan dia dengan satu jawatan ke? Tuhan, penolong kanan Tuhan ke? Pembantu Tuhan? Tak. La yus'al, tidak akan dipersoalkan tentang apa yang dia buat. Wahum yus'alun, mereka tu yang akan ditanya. Kita akan ditanya. Jadi ini beberapa perkara hari ini sebagai mukaddimah kita sentuh tentang berkaitan dengan akidah. Apa itu akidah? Kita sentuh tadi, dan asas-asas kita sentuh bagaimana Al-Quran menerangkan tentang akidah. Jadi cara yang baik tuan-tuan puan-puan, kita nak mengenali akidah, kita boleh mula menjenguk-jenguk terjemahan Quran. Tapi kalau ayat yang berkaitan dengan ayat mutasyabihat, jangan kita buat pandai-pandai. Ayat berkaitan dengan mutasyabihat, kita tolong rujuk pada ulama. Mutasyabihat tu ayat-ayat yang perlu kepada penjelasan. Kita tanya pada para ulama. Ayat tentang hukum hakam, jangan kita tafsir, tanya pada para alim ulama. Tapi ayat tentang cerita ni tentang kebesaran keagungan Allah, kita buka, kita akan datang keyakinan dengan cara yang mudah. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilal samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Allah cerita hebat dia. Hampa tak tengok kan macam mana aku ciptakan ibil, unta? Kaji tentang unta. Yang zuru di situ bukan dengan melihat semata-mata, tak fikir, tak kaji ke? Kita kaji unta, rupanya hebat. Dia boleh simpan air, boleh jalan begitu jauh, mata dia, bulu mata dia boleh menutup, boleh menepis debu. Allah suruh tengok dan fikir. Tak tengokkan langit ni bagaimana kami tinggikan. Senang kan? Ini membina akidah kita, menjana iman kita ni. Ada siapa boleh buat bangunan tak ada tiang? Ada orang boleh buat bangunan tak ada tiang? Tak, kami tak pakai tiang. Tak pakai tiang. Habis itu bangunan tu dia di awang-awangan. Cerita gambar drama bunian boleh buat lah tu, tapi real tak boleh. Kita tak tengok ke hari-hari? Rabbana ma khalaqta hadha batila. Doa tengok langit. Kita tak tengok ke hari-hari? Siapa yang buat segala-galanya ni? Allah suruh tengok dan berfikir. Sebab tu Sayyidina Ali karamallahu wajhah kata, ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu Allah qablahu. Aku tak melihat sesuatu pun melainkan sebelum aku tengok benda tu aku nampak Allah, kebesaran Allah. Hari ni tiap-tiap hari kita tengok, apa otak kita gerakkan dak untuk melihat, untuk menghubung dengan pencipta. Ciptaan Allah kita tengok. Manusia mengkaji tentang matahari. Hebat matahari, tanpa matahari manusia tak boleh hidup, pokok tak boleh hidup. Akhirnya dia pergi sembah matahari pula. Tak ke pening? Ada kan orang menyembah matahari? Oh, manusia mengkaji tentang api. Oh, api ni tak ada, susah, tak boleh hidup dan sebagainya. Akhirnya dia menyembah api. Tuan-tuan, kenapa? Kerana dia tak nampak di balik ciptaan Allah. Yang dhuru yang Allah sebut dalam ayat itu, Allah suruh kita guna otak kita ni untuk berfikir. Hari ni jadi masalah dalam akidah sebab apa? Benda yang tak suruh kita fikir, kita fikir. Dan saya nak tahu exactly Allah tu macam mana. Siapa suruh? Nabi tak suruh. Tak ada mana-mana pensuruhan. Kita pula duk bergaduh. Benda tu pasal apa nak bergaduh? Tak perlu punya benda. Benda yang disuruh oleh Allah Ta'ala dan Rasul, itu yang kita ikut. Mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui pendekatan Al-Quran. Kita cuba tengok terjemahan Al-Quran. Allah cerita tentang bumi. Allah cerita tentang bumi, apa yang ada dalam bumi, subhanallah. Kita siram pokok hari-hari. Pokok ada macam-macam warna. Ayak kita bubuh pewarna. Simple ya kan? Tak mai mana warna ni? Ada bunga yang sampai 3-4 warna dalam satu bunga tu. Mai mana?
Simple ya benda ni. Tapi bila kita tak tasyril, kita tak menyibukkan otak kita untuk berfikir, iman kita tak terjana. Sedangkan sumber untuk meningkatkan iman kita ni keluar surau boleh jumpa. Tapi kita tak terbina. Kenapa? Kerana akidah ada dalam kitab ni, kehidupan kita tak ada dalam akidah, tak ada dalam kehidupan kita. Ini membuatkan kita jauh. Dia ada sebagai teori. Akidah ni praktikal, benda yang kena ada di dalam hati sentiasa. Sebab tu saya sebut hari ni, pendekatan pertama yang kalau kita boleh, kita jinak-jinak dengan Al-Quran, terjemahan Quran. Kita mendekati usul Al-Quran untuk mengenal Allah Subhanahu Ta'ala, melihat kebesaran kehebatan Allah Ta'ala, dan berfikir untuk menjana iman kita, keyakinan kita kepada Allah. Baik tuan-tuan, sikit lagi sebagai muqaddimah. Pukul apa? Dah lebih dah. Macam mana nak masuk muqaddimah ni? Baik, tadi kita sebut, tengok muka surat 3 ni, kita masuk dah muqaddimah. Muka surat 3 ni kita dah sebut tadi perkara-perkara yang berkaitan dengan nama-nama ilmu ni. Kalau kita tengok dalam kitab ni, muka surat 3, saya dah sebut tadi tentang nama-nama tentang ilmu ni, tuan-tuan boleh rujuk semula. Kemudian tentang kalam, dan yang terakhir tentang ma'rifah. Ini adalah perkara yang kita sebut tentang akidah tadi yang kita bicarakan. Kita bicara tentang nama ilmu ni, kita sebut tentang wajh tasmiyah. Kita kata sebab kenapa dinamakan ilmu tauhid, sebab kenapa dinamakan ilmu usuluddin, sebab dinamakan dengan ilmu akidah, sebab dinamakan dengan ilmu kalam. Kita bicarakan tentang perkara tu tadi. Kemudian kita sebut tentang akidah silap faham yang berlaku di kalangan masyarakat pada hari ini tentang akidah. Ketiga, kita sebut tentang kurangnya masyarakat ambil berat tentang ilmu akidah. Itu adalah punca berlaku kekeliruan. Berapa kenyataan-kenyataan yang kita bagi contoh tadi yang keluar daripada mulut umat-umat Islam pada hari ini kerana keliru dalam ilmu akidah. Kemudian kita sebut perkara yang keempat, ini antara punca dia sebab apa? Proses pembelajaran kita dulu mula-mula, kita bukan belajar nak mengenal dan nak mengetahui, kita sekadar belajar, kadang nak meluluskan periksa atau sebagainya. Kerana tu kita tak tertanam dalam diri kita akidah. Dan akhirnya ringkasnya kita sebut, yang terakhir kita sebut bagaimana nak mendekati akidah dengan bahasa yang mudah, dengan satu kaedah yang mudah. Selain dengan kita mempelajari kitab ni, kita tengok kitab satu persatu dengan silibus dia, kita boleh menggunakan Al-Quran untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk kita menanam keyakinan kita kepada Allah dengan bahasa yang mudah. Contoh-contoh dia dalam Quran, kita boleh tengok dalam terjemahan Al-Quran, ayat-ayat berkaitan dengan kebesaran kehebatan Allah, yang mana Allah cerita dalam Quran dengan bahasa yang mudah. Adapun perkara berkaitan dengan ayat mutasyabihat, sila rujuk pada ulama dan jangan kita sendiri buat keputusan sendiri. Ayat berkaitan dengan ayat mutasyabihat, kita rujuk pada para ulama. Ayat-ayat yang mudah, maka ini akan menjana keyakinan kita kepada Allah Ta'ala, dan kita menggerakkan minda kita ni untuk berfikir, kerana minda kita ni merupakan sumber untuk membentuk keyakinan di dalam hati kita. Baik, perkara dalam akidah ni sebagai penutup perbincangan kita, perkara dalam ilmu akidah ni, perbicaraan pokok kata pengarang dalam perkara berkaitan dengan akidah ni ada 4 saja. Pertama, dalam isu akidah ni kita akan belajar perkara muka surat keempat adalah uluhiyat, perkara berkaitan dengan ketuhanan. Tadi kita sebut dengan bahasa yang mudah, berkaitan dengan Allah. Tuhan, siapa dia Allah? Siapa dia Allah? Kita akan belajar tentang ketuhanan, apa sifat-sifat dia. Kedua, kita akan belajar tentang nubuat, kenabian. Siapa dia Nabi? Siapa dia Rasul? Baik, yang ketiga kita akan belajar perkara disebut sebagai sam'iyat. Sam'iyat adalah perkara-perkara yang ghaib, yang tak dapat dilihat dengan mata kasar kita, tapi kita yakin. Sumber sam'iyat 2. Sam'iyat bermakna dinisbahkan kepada sama', dengar pada siapa? Allah dan Rasul. Yang tu kena faham betul. Yang ni kita akan bahas nanti insya-Allah. Apa yang kita dengar daripada Allah, apa yang kita dengar daripada Nabi. Ini sam'iyat. Contoh dia apa? Syurga, neraka. Kita tak boleh create sendiri cerita tentang syurga. Saya rasa lah, pada pandangan saya lah, syurga ni sebenarnya, antum sudah buat pandang merepek, bukan kan? Hari ni ada orang dah mula betul. Saya rasa pada pandangan pendapat saya, hai, mai kok mana hang pendapat bila pergi syurga balik mai kan? Ini kekeliruan. Ini isu sam'iyat.
Sama'iyat ni benda yang kita dengar. Dengar pada siapa? Pada Allah, pada Rasul. Kita tak boleh melihat, kita tak tahu, dan kita beriman dengan perkara tersebut. Baik, kebanyakan ulama membahagikan perkara akidah kepada 3 perkara ni. Dalam kitab ni Syekh Hafizullah Ta'ala membahagikan dengan pembahagian yang keempat. Dalam perkara akidah kita akan bicarakan juga dengan perkara berkaitan dengan mumkinat, perkara-perkara yang harus, yang boleh jadi ada, boleh jadi tiada, seperti perkara-perkara yang ada di alam ini. InsyaAllah kita akan bicarakan dengan panjang lebar tentang 4 perkara, 4 pecahan pokok pembicaraan dalam ilmu akidah ni. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Saya harap-harap kita dah menyempurnakanlah sedikit sebanyak hari ini sebagai muqaddimah kan. Tak mau terkejut ya. Itu sebagai muqaddimah, kita cerita dengan tanpa kita gunakan kitab. Tujuan dia supaya benda ni jalan dengan agak santai, kita dapat nampak sikit gambaran tentang ilmu akidah tu. Yang pentingnya yang kita rasa bab akidah ni terlampau besar sangat. Kepentingan tu kena ada, jangan kita letak jadi macam subjek besar dan sampai membuatkan kita meninggalkan belajar ilmu akidah. Kan ada setengah orang dia kata berakidah ni susah Ustaz, benda ni rumit sangat, jadi complicated sangat, jadi kerana tu saya tumpu pada fiqah dulu, akidah ni kemudian. Salah, dia kena jalan serentak, tak boleh tinggal. Akidah bukan kemudian, akidah nombor 1. Anak-anak ni dia ada kaedah. Pada hari ni pun kita insyaAllah di pertengahan jalan kita akan sentuh sikit-sikit untuk anak-anak bagaimana nak membentuk akidah. Anak kita tak boleh pergi duduk baca buku, dengar ni abah nak cerita Allah itu wujud, dah tak payah. Anak ni kita sentuh tadi kaedah tadi, tunjuk pada dia pokok, tunjuk kita siramkan ayat, cerita kepada dia siapa yang ciptakan pokok ni dengan kaedah Quran. Sebab tu kita sentuh tadi kaedah tadi tu sangat mudah, daripada budak kecil sampai kita dewasa, daripada tak ada gigi sampai tak ada gigi balik, kita boleh faham. Itu kaedah yang mudah. Sebab tu kita nak mendekatkan dengan kaedah tu. Ini kita boleh faham dengan mudah. Jadi anak-anak kaedah dia kita bicara secara tak langsung. Sangat penting. Ada beberapa laporan-laporan tapi masa pun tak mencukupi. Nanti insya-Allah kita ada kesempatan kita cerita bagaimana bila anak ni dia begitu yakin kepada Allah Taala apa yang akan berlaku insya-Allah. Dari kesempatan yang lain kita akan sebut. Sementara Covid ni kita tak boleh panjang kan, masa pun tak mencukupi. Takat inilah kita sudahi majlis kita. Ada soalan ke? Nak buka soalan ke tutup lah? Kan nak tanya soalan bila nak habis lah. Baik. Dia sebenarnya sebab kita punya sumber dalam perbahasan ni ada 3. Satu daripada Al-Quran dan hadis, yang ketiga kita menggunakan akal untuk berfikir. Di situ kita akan menentuh sedikit-sedikit perkara dalam ilmu falsafah ataupun ilmu mantik. Sikit-sikit kita akan sentuh tentang kaedah berfikir. Kita tak masuk sangat mendalam. Falsafah ni penting. Buya Hamka ada buku tentang falsafah Islam. Ini penting, tetapi kita taklah merumitkan tentang perkara tersebut. Yang jadi kadang-kadang ni kita bicara terlampau halus sangat tentang term-term tu ataupun falsafah tu, sehingga kadang kita terlepas maksud asal apa yang kita nak yakin tu hilang. Macam saya sebut tadi lah kan, orang bicara tentang saluhil qadim, tanjiz qadim, islah aslah, dia bicara sampai last kali dia tenggelam pergi lagu tu belah tu. Tak faham apa dia. Jadi kita nak bawa, kadang-kadang untuk asas ni kita perlu faham secara umum pertama tentang akidah ni. Kemudian kita masuk perbahasan tentang istilah-istilah dengan cara yang sederhana. Kemudian untuk orang yang nak bicara mendalam ni, kemudian tahap yang ketiga baru dia masuk tentang perbicaraan tentang mazhab-mazhab dalam akidah, istilah-istilah dan falsafah tentang akidah. Maka dia kalau ikut turutan dia tak jadi masalah. Masalah kadang yang berlaku ni pasal apa? Dia tak ikut turutan. Dia darjah 1, dia pergi belajar darjah 6 yang pelajaran, tak ke pening. Itu yang kadang isu dia. Sebab tu masa nak memilih kitab pun saya dah muzakarah dengan Ustaz Syafiq mana yang sesuai, supaya kita tak terus kita naik ke atas, takut kita keliru tentang perkara tersebut. Jadi kadang kekeliruan tu berlaku sebab tu dia tak belajar sesuatu yang sesuai dengan mustawa dia, dengan tahap dia.
Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, ada lagi soalan? Falsafah ni pun kalau ada rezeki kita simbang sikit panjang. Sebab hari ni orang sedang bangkitkan isu tu. Akidah sifat 20 ni berkaitan dengan falsafah. Falsafah, sedangkan kalau kita ikut dalam satu manhaj satu lagi, Buya Hamka punya manhaj yang berbeza dalam bab akidah. Beliau sendiri mengangkat tentang falsafah. Kerana kadang orang yang bercakap tentang falsafah tu pun dia pun tak faham apa dia falsafah. Dia pun duduk dalam kategori falsampah kan. Dia pun tak faham kan. Kita kalau orang yang hidup tanpa falsafah hidup, apa akan berlaku? Hidup dia tu hayang-hayang, tak tahu nak pergi mana. Kan? Jadi itu insya-Allah dalam satu kesempatan yang lain kita akan satu tajuk tu insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, insya-Allah kita doa sikit. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal syukru kulluhu ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qurrati a'yunina Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma aslih sya'nana kullaha ya rabbal alamin. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tardah. Allahumma ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا يا رب العالمين. وصلى الله على آل محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنا منكم تقبل يا كريم.